Bertemu lagi kita di channel CMK TV Suara Rakyat Marahan. Kali ini saya nak bicara soal kritikan dan kutukan tomahan yang dibuat oleh netizen di media sosial berikutan dengan pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail terhadap pemberian bantuan khas Aidilfitri 2023 kepada lebih 20,000 penerima dengan jumlah mencecah lebih dari 13 juta ringgit Malaysia. Jadi kritikan tomahan yang dibuat antaranya oleh netizen mengatakan bantuan khas itu tidak adil, tidak bertanggungjawab, double standard, pilih kasih, pilih bulu dan sebagainya. Jadi ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan di atas keprihatinan kerajaan negeri memberi bantuan khas Aidilfitri ini dengan menuduh berbagai-bagai kononnya usaha kerajaan ini dilihat boleh menjatuhkan kepercayaan rakyat kepada kepimpinan yang sedia ada hari ini. Dan bagi mereka, selagi mereka tidak tergolong dalam kumpulan yang akan menerima bantuan itu, selagi itu mereka tetap akan mengatakan kerajaan buat tak betul. Jadi kita tak pelik lah tu. Tapi apa pun saya nak menjawab sedikitlah sebagai aktivis bebas. Saya nak menjawab sikit tentang perkara ini, yang mana kita tahu bantuan khas ini adalah diberikan kepada rakyat dalam kategori-kategori yang telah ditetapkan, yang bermakna bukan semua individu ataupun rakyat layak untuk menerimanya, melainkan kategori-kategori terbabit yang kita tahu seperti kaki tangan kerajaan, pesara, kemudian golongan-golongan anak yatim, ibu tunggal miskin, ahli jawatan kuasa kampung, kawasan setempat, kemudian ahli jawatan kuasa masjid. Jadi kalau kita dengar pengumuman itu untuk kaki tangan kerajaan sebanyak RM1,200 diberikan kepada 8,000 penjawat awam negeri Pahang, dan yang lain-lainnya antara RM200 hingga RM500 ya. Dan ia satu keputusan yang amat baik untuk rakyat dalam persediaan mereka berhadapan dengan Hari Raya Aidilfitri. Tetapi adakah semua rakyat perlu diberi bantuan itu? Jadi ini yang menjadi persoalan, yang menjadi kemarahan beberapa pihak yang bagi mereka sepatutnya agihan itu diberikan kepada semua rakyat. Dan mungkin kalau beri kepada semua rakyat, negeri ini pun boleh bankrupt ya, kerana semua sekali rakyat mahukan bantuan. Sebab bantuan ini dia tidak akan habis selagi mereka rasa mereka perlu diberi bantuan, selagi itu mereka mahu diberi bantuan. Tapi apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri ialah golongan-golongan tertentu, dan saya simpulkan di sini iaitu dua golongan. Yang pertama ialah kumpulan mereka yang telah menyumbang jasa, menyumbang keringat untuk membantu pentadbiran kerajaan negeri, menjadi mata dan telinga kerajaan yang telah banyak berkorban untuk membantu kemajuan negeri ini dari sudut ekonominya, dan berbagai-bagai lagi. Jadi mereka-mereka inilah kaki tangan kerajaan, pesara,
kemudian jawatankuasa penduduk, jawatankuasa kampung, rancangan Felda, Tok Imam, Tok Bilal dan jawatankuasa masjid yang lainnya. Dan mereka inilah kumpulan-kumpulan yang banyak menyumbang jasa bukan sahaja kepada kerajaan, malahan kepada masyarakat setempat. Dan yang keduanya golongan miskin yang asnaf yang perlu dibantu seperti anak yatim dan juga ibu tunggal miskin. Jadi ini kategori yang telah ditetapkan. Jadi bagaimana yang mengatakan kerajaan pilih kasih? Saya nak beritahu bantuan yang diberikan baru-baru tidak membezakan fahaman politik kepartian masing-masing. Padahal kita tahu di kalangan pesara kerajaan misalnya ramai yang tidak menyokong kerajaan ketika pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Begitu juga jawatankuasa masjid, imamnya, Bilal, siaknya. Bahkan ada masjid di Pahang ni majoriti ahli jawatankuasanya adalah penyokong pembangkang dan mereka turut menerima habuan bantuan khas ini. Dan tidak perlu ada kata pilih kasih, double standard dan sebagainya. Kalau pilih kasih, kerajaan tak beri kepada pihak-pihak yang tidak menyokong kerajaan, ya. Jadi Tok Wan dan Tok Seri Haji Warosdi memberi kepada mereka-mereka yang berdaftar secara sah dengan agensi-agensi yang berkenaan. Itu yang pertama, tidak ada membeza pilih kasih, double standard dan sebagainya seperti yang didakwa. Seterusnya saya nak mengulas dari sudut komen daripada netizen yang mempertikaikan kenapa ibu tunggal dan juga anak-anak yatim hanya dapat RM200, ya. Tetapi kaki tangan kerajaan, penjawat awam dapat RM1,200. Jadi patutnya mereka kena faham bahawa tugas kaki tangan kerajaan ini ialah membantu pentadbiran, ya, kerajaan negeri untuk memacu pembangunan negeri ke arah yang lebih baik, dan bukan tugas itu terhenti di situ. Selepas hari raya mereka akan menjalankan tugas lagi. Dan kita tahu kaki tangan awam di negeri Pahang telah melakukan kerja dengan efisien, dengan cemerlang sehingga berjaya membawa kutipan hasil kerajaan negeri mencecah RM1 bilion untuk 2 tahun berturut-turut, seperti yang diumumkan oleh Menteri Besar, ya, di sidang Dewan Rakyat. Dan dah tentulah jasa-jasa mereka ini akan dikenang, sebab itu mereka layak untuk diberi imbuhan RM1,200, berbeza dengan anak yatim dan juga ibu tunggal, kerana golongan ini mereka sebenarnya ramai di antara mereka sudah ada peruntukan bulanan daripada pihak kerajaan melalui agensi-agensi seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kemudian Majlis Ulama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIP dan sebagainya. Mereka ada bantuan bulanan yang sudah pun diterima, tapi kaki tangan kerajaan tidak ada bantuan yang diterima secara berkala begitu. Disebabkan kerana itu, apa salahnya keringat dan kerja buat mereka itu diberi penghargaan oleh kerajaan negeri Pahang. Begitu juga dengan pesara, dengan ahli jawatankuasa kampung, ahli jawatankuasa rancangan dan sebagainya, pemimpin-pemimpin setempat. Mereka telah melakukan kerja-kerja untuk menangani masalah rakyat setempat, penduduk setempat, dan mereka bersama-sama menjadi mata dan telinga kerajaan ke arah menjadikan negeri ini lebih makmur dan sejahtera pada masa akan datang. Jadi mereka ada hak, ada layak. Dan persoalan di kalangan pekerja-pekerja swasta pula, kenapa mereka tidak dapat, kenapa katakan kerajaan saya dapat, sedangkan mereka banyak membayar cukai kepada kerajaan, sepatutnya mereka dapat. Saya nak beritahu dalam isu ini,
kita tak pernah mempersoalkan tentang gaji dan juga bonus tahunan yang diterima oleh kebanyakan syarikat-syarikat swasta, ya. Bahkan ada gaji yang berlipat kali ganda daripada kaki tangan kerajaan. Kemudian bila bonus 6 bulan, 12 bulan gaji yang mereka terima, adakah kaki tangan kerajaan kecewa dengan perkara ini? Sebab kita tahu kerja mereka lebih teruk daripada kerja kita. Jadi itu hak mereka. Jadi dalam isu bantuan khas Aidilfitri ini, hak penjawat awam negeri Pahang untuk diberi penghargaan oleh kerajaan negeri. Jadi kenapa perlu dipertikaikan? Sepatutnya pekerja syarikat swasta ini merayu kepada syarikat masing-masing untuk memberikan bantuan yang sama kepada kaki tangan mereka. Jadi tidak timbul soal perlu kata double standard, pilih kasih, ya, dan sebagainya, tidak adil dan sebagainya. Dan apa yang saya lihat yang menyerang, menghentam, ya, yang mengeluarkan tomahan liar ini, kebanyakan mereka adalah kumpulan-kumpulan yang terkait dengan sentimen politik kepartian. Apa saja yang dibuat oleh kerajaan negeri, mereka tidak akan bersetuju dan menganggap ia tidak baik untuk rakyat. Sebab mereka memang menentang. Mereka tidak mengundi pun kerajaan yang ada sekarang. Bahkan mereka cuba menjatuhkan mosi pilihan raya. Jadi mereka tidak boleh menerima dan menjadikan perkara sebegini sebagai isu besar, ya? Supaya maruah kerajaan itu tercalar kononnya, bagi memudahkan mereka mengambil hati rakyat supaya membenci kerajaan di masa akan datang. Jadi sebab itu saya melihat kalau isu sebegini pun dipolitikkan, maka tidak adil, kerana kerajaan negeri tidak membeza-bezakan fahaman politik untuk memberikan agihan peruntukan. Bahkan saya rasa di masjid-masjid di seluruh Pahang ramai, rasa saya, penyokong-penyokong pembangkang yang turut menerima habuan bantuan ini, sedangkan penyokong kerajaan ramai yang tidak menerimanya. Dan adakah ini tidak adil bagi kamu? Sebab itu kena kaji dari berbagai sudut. Tidak perlulah mengeluarkan kenyataan-kenyataan sembrono yang berdasarkan emosi semata-mata, ya. Jadi saya kira itulah mana yang baik yang kerajaan lakukan. Kita perlu menyokong dan kita perlu memberi penghargaan kepada Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rosli bin Wan Ismail, dengan kepimpinan agar terus memacu pembangunan negeri ini ke arah yang lebih baik pada masa akan datang. Sekadar itu dulu dari saya. Kita jumpa lagi. Jangan lupa like, follow, share dan subscribe channel CMK TV, Suara Rakyat Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.